suatu hadis iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun lam ya'mal hasanatu qat li ahlihi idza mata faharriquhu. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun lam ya'mal hasanatu qat. Satu orang lelaki ni dia tidak melakukan kebajikan apa langsung. Dia kata kepada li ahlihi, kepada keluarganya, iza mata faharriquhu, kalau dia mati bakar mayat dia. Ni cerita pada zaman Bani Israel dulu. Nabi cerita balik kepada para sahabat yang pernah berlaku pada zaman Bani Israel dulu. Satu orang dia tak buat kebajikan apa langsung, tak ada kebaikan apa langsung yang dia buat, tapi dia pesan kepada keluarga dia, kepada anak-anak dia, dia kata kalau ayah meninggal, hampa bakar mayat ayah, bakar mayat ayah. Summa zru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Lepas bakar, pastikan betul-betul mayat ayah ni hancur. Lepas tu apa tabuk dekat darat, separuh lagi apa tabuk dekat laut mayat ayah. Kan? Nak bagi hancur tu macam mana? Mungkin ambil tumbuk kot. Kan? Habis dah bakar rentung apa semua, ambil lah tulang ayah. Ni bau ayah ni, yang ni betih ayah, yang ni paha ayah. Kan? Tak kat lusung kan? Lusung kedebung, hancur dah. Kan? Apa ambil separuh, kami ambil separuh. Kan? Ambil tabuk lah kat mana-mana. Kan? Yang ni pula dia kata tak apa, aku nak pergi ke laut, nak tabuk ke laut, nak tabuk ke sungai sebagainya. Ingat, fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'azibahu azaban la yu'azibuhu ahadan minal alamin. Dia kata apa? Dia kata aku tahu lepas mati ni satu orang yang tak ada kebajikan apa langsung, satu orang yang buat dosa ya dia reti, tak ada kebaikan apa langsung, menderhakai Allah Ta'ala, tapi dia tahu lepas mati Allah Ta'ala akan azab dia. Dia kata dekat keluarga dia, dia kata aku duk rasa kan, aku kena azab teruk kan, teruk daripada orang lain yang kena azab kot kan, pasal tak ada kebaikan pun langsung yang aku buat jahat je kan. Dia pesan yang tu, dia kata lepas ayah mati, kata kat anak-anak dia, bakar sampai rentung, pastikan dia jadi debu. Lepas tu pergi tabuk dekat laut ke, dekat darat ke kan. Pasal apa? Pasal dia kata aku bimbang, habis aku mati aku akan diazab. Fa amarallahu al-barra fa jama'a ma fih. Allah Ta'ala seru kepada darat, himpun semua debu-debu tubuh dia tu. Wa amara al-bahra fa jama'a ma fih. Allah Ta'ala perintah kepada laut, himpun ke semua debu-debu dia kan, letak setempat. Summa qala lima fa'alta hadha. Kemudian Allah Ta'ala tanya, lepas daripada debu darat, debu dia yang darat punya campur dengan debu dia yang laut punya campur duk sekali, maka Allah Ta'ala tanya dia kan. Tanya siapa ni? Tanya orang yang mati pas anak-anak dia bakar bagi rentung tu. Allah Ta'ala tanya, pasal apa buat macam tu? Hang mati dah lah, tapi hang pesan supaya bakar mayat hang, dan mereka buat pasal apa pesan macam tu? Qala min khasyatika. Aku perintah anak-anak aku buat macam tu kerana aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut dengan azab yang bakal menimpa aku ya Allah. Ya Rabbi wa anta a'lam. Wahai Allah, Rabb aku, engkau pun maha mengetahui bahwasanya aku tak buat baik langsung, yang aku buat ni jahat. Pastinya aku akan diazab setelah aku mati. Kerana itu aku pesan kepada anak-anak aku bakar dan tabuk segala debu aku di darat dan juga di laut. Faghafarallahu lah, maka Allah Ta'ala mengampuni dia.
Oh, hang buat macam tu kerana hang yakin hang akan diazab. Hang buat kerana hang takut ke aku. Aku maafkan kamu. Aku ampunkan kamu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita buat jahat kerja dia, tak ada buat baik langsung, semayang tak semayang, tak puasa, tak tahu apa ibadat, sedekah tak ada, dia buat jahat, bunuh ke, merampak ke, apa ke, sembah tokong ke, apa ke. Lepas tu Allah Ta'ala ampun dia pasal apa? Kerana tauhid dia, kerana tauhid dia, kan? Dia yakin dia salah, dia tahu yang Allah Ta'ala marah ni salah tapi tak mengaku salah ni, dia duk kata orang yang salah. Ini Allah Ta'ala marah. Yang ni dia sedang, aku salah, aku kena azab, kan? Nak selamat daripada aku kena azab, biar aku suruh anak-anak aku bakar aku. Lepas tu tabung, kalau malaikat main nak cari mana aku nak godam dia, mana dah cari tak jumpa, pasal apa? Saya jadi habuk dah. Nampak tuan-tuan? Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim, kan? Yang ni yang kita lihat dalam kepercayaan Hindu kah? Kan? Yang bila mereka meninggal, nampak kan, mayat mereka dibakar. Ini pun mereka duk mengaji jugalah kot. Ini sumber kita ni, sumber kita, hadis Nabi riwayat daripada Imam Muslim, kan? Sehingga ada dalam riwayat Imam Bukhari pun, kalau kita lihat riwayat Imam Bukhari pada dua nombor 7505, 7506. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, cerita yang ni juga, tapi di sudut matan dia dan sanad dah tentu berbeza. Sebab apa? Sebab ini daripada Abu Hurairah dalam Muslim, satu lagi Imam Bukhari punya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dua kitab sahih ni memang hebat lah, power lah, boleh buat hujah langsung. Apa dia? Kerana kalimat tauhid, kerana dia takut, ada hati dia, kat hati dia ada perasaan takut kepada Allah, tapi dia tak sembahyang, tapi dia tak puasa, tak main kuliah macam kita. Kita ni subuh-subuh kita main, malam-malam maghrib ke gelap-gelap, kadang hujan-hujan kita main juga. Banyak pahala kita, dia apa tak ada, buat jahat kerja dia, macam mana dia boleh dapat pengampunan Allah Ta'ala? Yang ni yang kita kena faham. Yang pertama kita dah sebut tadi pada hak menentukan syurga neraka bukan kita, Allah. Dan yang nak masuk ke dalam syurga itu bukan kerana amalan, kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi jangan kita duk mendabik dada atau kita rasa dah berada pada zon selesa, dah hebat dah aku kerana aku orang Islam, maka aku syurga tempat aku, kan neraka orang Islam. Tak, jangan macam tu kita rasa, kan? Kita buat apa Allah Ta'ala dan Rasul suruh, kan? Dan akidah kita jangan goyah, jangan goncang, kuat akidah kita ini. Apa faedah kalau kita rajin semayang, puasa, zakat, haji, umrah pun gaduh nak pi dah, kan? Pada buka ni boleh pi, nak pi sungguh dah. Apa faedah kalau akidah kita longgak, akidah kita bercelaru, kan? Ni soal akidah ni banyak ni kalau kita sebut tentang pecahan-pecahan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasar kepada hadis Huzaifah yang mula yang kita baca tadi, kan? Silah sahabat kepada Huzaifah, dia kata apa faedah la ilaha illallah, dengan puasa pun tak, dengan semayang pun tak, dengan ibadat pun tak tahu apa, dengan sedekah pun tak buat. Apa faedah la ilaha illallah? 3 kali dia sebut ke Huzaifah, Huzaifah tak layan. Huzaifah balas lepas pada tu, wahai Silah, Allah Ta'ala akan selamatkan mereka daripada api neraka. Sebab apa? Kalimat la ilaha illallah. Nampak? Kan? Kalimat itu akan menyelamatkan dia, maksudnya akidah dia, tauhid dia. Dia percaya dia akan diazab, kan? Tapi dia nak kepada pengampunan Allah Ta'ala. Allah ni, kalaulah hamba dia nak sangat kepada pengampunan, Allah bagi. Memang Allah Ta'ala sediakan pengampunan. Pintu taubat tak pernah duk tutup. Ada ketika nanti pintu taubat akan ditutup, iaitu ketika matahari naik sebelah barat.
Habis dah, tak ada harapan nak taubat masa tu. Tapi la ni terpelahang, terbuka dengan luah-luahnya. Taubatlah. Kan? Dengan penyesalan, dengan syarat-syarat taubat. Kan? Kalau saudara kata saya dosa banyak apa semua, dah. Dengan taubat mantaba minaz zambi kama la zambalah. Bertobat sungguh-sungguh macam tak ada dosa dah. Tapi iblis ni, syaitan ni yang duduk sekali dengan kita ni, duduk berjalan sama dengan darah kita ni, dia duduk hasut kita, soalah tak soalah, sabar, muda lagi, tak pergi haji lagi, lepas balik haji esok tobat. Kalau tobat lah nak pergi esok, nampak kan, dia punya merapu main kat rosak otak kita ni kan. Muda lagi, mati dia tak kira umur kan. Nanti hang tua, hang tobat lah. Yang tua pula kata apa? Nanti tak pencin lagi kan? Tak pencin lagi nak tobat, buat apa? Akhirnya mati tanpa bertaubat. Habislah. Tunggulah apa Allah Ta'ala akan balas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dasar kepada hadis Huzaifah sahih dalam Ibnu Majah, ini pula hadis sahih dalam Imam Muslim daripada Abu Hurairah kan, yang mengatakan bahawasanya dengan kalimat la ilaha illallah tauhid itu dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala sayang. Apa tuan-tuan? Tambah pula kita, alhamdulillah, kita yang memelihara hukum hakam Allah Ta'ala, akidah kita mantap, belajar, rajin belajar, lakukan perubahan. Ustaz kata macam ni kena buat, kita rajin duk buat. Yang ni tak kena, yang ni salah, dan kita tak mau yang tak benar, yang salah itu kan. Yang ni yang lagi hebatlah maqam dia, nanti dia akan duk darjat yang lebih hebat di sisi Allah Ta'ala kan. Itu je. Cuma kita nak kata selamat ni, maka kalau akidah dia kan, padu akidah dia mantap, selamat. Dia begitu. Yang orang yang masuk ke dalam neraka sampai bila-bila ni kan, sehingga disebut kepada mereka khalidina fiha abada, duduk dalam tu sampai bila-bila tak keluar ni, yang tak ada akidah dah. Akidah dia terbatal, murtad. Yang kafir, yang tidak Islam langsung, yang murtad, behlah. Tapi kalau iman dia sikit je, iman sikit je kan, dia akan keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga. Asal ada iman walaupun sikit, tapi duduk dalam tu lama lah kan. Pasal dosa akan dibasuh dengan api neraka. Kalau banyak dosa dia, lama lah. Pasal nak basuh dosa dengan api neraka. Sikit je dosa dia, sat je kan. Sat ke sikit ke, bila nak keluar semua tu bukan soal kita kan. Ini adalah daripada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi oleh kerana itu, maka marilah sama-sama kan, kita membersihkan hati kita. Kalau hati tak bersih, tak boleh akidah yang mantap itu berlaku. Kemudian kita perbaiki, kita perbaharui iman kita kan. So iman tempat dia kat hati. Bersih hati dulu, istighfar banyak-banyak, buat segala yang mahmudah, tinggal sama sekali semua yang mazmumah. Banyakkan berzikir, akan menenangkan hati kita kan. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah kan. Kalau nak sebut supaya hati kita ni rasa sejuk, rasa tenang, jangan sebut tergopoh-gapoh, jangan sebut laju-laju, pelan-pelan kan. Sehingga kalau boleh kita tarik sikit panjang, sehingga 6 harakat pun tak apa. La ilaha illallah. Yang depan tu kita buat 6, yang belakang pun kita buat 6 kan. La ilaha illallah kan. Dia sikit kalimat tu, kalau kita tak bawa banyak, sikit je, katalah 3 kali ya sebut, tapi macam tu punya keadaan, dengan penghayatan, dengan rasa salah kita berhadapan dengan Allah Ta'ala,
Yang maha baik dengan kita ni, kita apa yang kita buat baik sangat. Kadang-kadang kita buat baik mengharapkan ganjaran daripada makhluk. Jahatnya kita. Allah bagi macam-macam kat kita, kita balas dengan keadaan yang dianggap sebagai munafik. Kan? Saya nak pembalasan. Kan? Dengan ujuk, dengan riak, dengan semua apa semua. Kan? Sebutan sikit tu dia rasa serak sampai ke lubuk hati kita, lebih baik daripada duk meratik apa pun dia tak tahu. Kan? Sedap bunyi je. Laju kadang-kadang tak betul. La ilaha apa ni? La ilaha. Oh dia kata 1000 dah. Kan? Tapi kalau sebutan yang padu, yang hebat itu, dan kita buat pula sampai 1000 kali, Allahu Akbar. Lebih hebat. Kata 3 kali pun dah mantap, hebat dah 3 kali berenah. Bagi pula sampai 1000 kali, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah perkongsian saya pada kali ini, kan, saya rasa setakat itu saja. Kan, yang penting kita amal, yang penting kita faham, yang penting jangan mendakwa diri kita sebagai ahli yang selamat. Lebih baik kita kata orang lain yang selamat. Kan, lebih baik. Yang kita kata insan yang salah, yang banyak dosa, itu lebih selamat. Kan, supaya hilang keangkuhan diri, hilang rasa takbur pada diri kita. Kan, rasa diri kita ni serba rendah, serba tawaduk di sisi Allah Ta'ala. Orang yang rasa diri dia tinggi, hebat, kan, di mata manusia ini, nanti dia akan rasa hina, dia akan dihinakan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau di dunia ni sampai orang tak kenal ke dia, tapi Allah Ta'ala sayang dia. Kan? Pasal apa? Pasal dia buat kerana Allah Ta'ala, betul-betul ikut sunnah Nabi. Kan? Dia tak ada langsung nak kait-kait dengan manusia, nak membodek dan sebagainya, tak ada. Kan? Jadi manusia tak apa nak pandang ke dia, tak ada masalah apa. Janji Allah Ta'ala, sayang Allah Ta'ala terima, itu dah cukup. Kan? Tapi perlu kepada akidah yang kuat. Pertama, bersihkan hati kita, mantapkan akidah pada hati kita, siru ala barakatillah. InsyaAllah mudah-mudahan selamat. Jadi saya rasa setakat itu saja yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silap kurang saya tertangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.